Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang maju dari berbagai sektor, dari pendidikan maupun pembangunan. Ini diwarnai lagi dengan kehidupan masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum. Namun, daripada keindahan yang dilestarikan perkembangan di Malaysia, masih lagi terdapat masalah fahaman yang menjadi akar permasalahan yang perlu kita fahami dan dititik beratkan. Dalam konteks fahaman falsafah, pada hari ini kita akan mengupas tajuk peranan falsafah sejahtera dalam menepani fahaman sekularisme di Malaysia. Antara topik-topik yang akan kami bincangkan adalah yang pertama, apakah itu sekularisme dan falsafah sejahtera? Yang kedua, bagaimana fahaman sekularisme ini boleh terjebak di Malaysia? Yang ketiga, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya fahaman sekularisme ini? Yang keempat, apakah kesan sekularisme ini kepada masyarakat Malaysia? Dan yang terakhir sekali, yang kelima, apakah peranan falsafah sejahtera dalam menepani fahaman sekularisme di Malaysia? Untuk permulaan, mari kita mengenali apa itu sekularisme. Fahaman sekularisme merupakan fahaman falsafah yang memisahkan urusan keduniaan daripada urusan keagamaan, iaitu dengan memisahkan peranan agama dan Tuhan daripada segala urusan kehidupan manusia. Sekularisme berasal daripada perkataan Latin iaitu seculum yang membawa erti zaman pada zaman pertengahan. Mengikut al-atas, sekulum bererti zaman kini atau masa kini, manakala proses menjadi sekular pula disebut sebagai sekularisasi, iaitu pembebasan manusia dari kokongan spiritual dan metafizik. Namun, pengertian moden sekular merujuk kepada kebangkitan sains dan teknologi, dan sekularisasi pula merujuk kepada proses pembebasan negeri, ekonomi, pendidikan dari lingkup masa kerja dan atau agama. Awal sekularisme mula berkembang di Malaysia apabila British memperkenalkan sistem residen selepas penjanjian Pangkor 1874 dengan melaksanakan dasar pemisahan pemerintah dan pentadbiran negara. Sultan atau Raja dipertanggungjawabkan untuk mengetahui hal-hal keagamaan di istana, manakala pihak residen akan bertanggungjawab untuk mentadbir negeri. Dengan pelaksanaan tersebut, Sultan atau Raja telah kehilangan hak politik dan pemerintahan serta tidak lagi berkuasa untuk menangani usaha-usaha menanam fahaman sekularisme yang dibawa oleh British. Seterusnya adalah tokoh-tokoh sekularisme. Charles Jacob Holyoake hendak menerangkan cara berfikir yang baharu. Beliau mendefinisikan sekularisme sebagai suatu kod kewajipan yang berkaitan dengan kehidupan ini, diasaskan atas pertimbangan manusia semata-mata. Bagi Holyoake, istilah itu lebih positif daripada etisme. Bagi John Locke pula, John Locke berusaha untuk menyebarkan fahaman sekularisme ini kepada pihak gereja dan tidak membenarkan kerajaan menggunakan agama dengan cara yang menindas mereka. Akhir sekali, John Stuart Mill, beliau menyimpulkan agama adalah bernilai kepada individu dan oleh itu, kita tidak seharusnya menentang kepercayaan agama secara umum. Walau bagaimanapun, agama sekular akan berfungsi lebih baik untuk tujuannya. Contoh agama sekular seperti agama kemanusiaan, pemujaan kepribadian dan pemujaan akal. Topik yang seterusnya adalah faktor mengapa berlakunya sekularisme ini. Yang pertama,
budaya. Lingkungan budaya kita memainkan peranan yang penting. Masyarakat yang memiliki sejarah toleransi antara agama dan pemisahan antara urusan agama dan negara cenderung menciptakan individu yang menerima sekularisme ini sebagai fahaman yang sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Yang kedua, pengalaman hidup. Pengalaman peribadi terutamanya interaksi dengan individu dari latar belakang agama yang berbeza dapat membuatkan pemikiran mereka terhadap keberagamaan dan terjerumus kepada konsep sekularisme. Ketiga, nilai personal. Nilai-nilai peribadi individu seperti kebebasan beragama, kesetaraan dan hak asasi manusia dapat menjadi dasar bagi penerimaan terhadap fahaman sekularisme. Individu yang menghargai prinsip-prinsip ini lebih cenderung mendukung pemisahan antara urusan agama dan negara. Yang terakhir sekali, yang keempat, pendidikan. Individu yang mendapatkan pendidikan inklusif lebih cenderung terbuka terhadap konsep sekularisme. Pendidikan yang mendorong pemahaman terhadap nilai-nilai pluralisme, toleransi dan keberagamaan dapat membentuk perspektif yang melihat agama sebagai sebahagian daripada kehidupan peribadi dan bukan dominasi dalam urusan-urusan negara. Kebaikan. Layanan semerata kepada semua warga negara tanpa mengira agama atau sistem kepercayaan. Dalam masyarakat sekular, kerajaan tidak boleh memihak kepada satu agama berbanding agama lain dan juga tidak boleh mendiskriminasi mereka yang tidak mempunyai pegangan agama tertentu. Ini mewujudkan persekitaran di mana semua orang dilayan semerata di bawah undang-undang tanpa mengira kepercayaan peribadi mereka. Kebebasan berfikir dan bersuara. Dalam masyarakat sekular, individu bebas memegang dan menyatakan kepercayaan mereka atau tidak mempunyai kepercayaan sama sekali. Ini menggalakkan orang ramai untuk terlibat dalam dialog yang jujur dalam pemikiran kritis dan bukannya mengikut dogma atau tradisi secara membuta tuli. Ini menggalakkan masyarakat yang lebih terbuka, pelbagai dan bertolak ansur, di mana individu boleh meneroka kepercayaan mereka tersendiri tanpa rasa takut terhadap penganiayaan. Membantu menggalakkan keadilan sosial. Dalam masyarakat sekular, manusia tidak dinilai berdasarkan kepercayaan atau pegangan agama mereka. Sebaliknya, mereka dinilai berdasarkan tindakan dan tingkah laku mereka. Ini mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan saksama, di mana semua individu dipegang pada piawaian, tingkah laku dan kelakuan yang sama. Membantu dalam penyelidikan dan kemajuan saintifik. Dengan memisahkan agama daripada urusan negara, sekularisme membolehkan pendekatan yang lebih objektif dan rasional untuk memahami dunia di sekeliling kita. Ini menggalakkan siasatan saintifik dan inovasi serta pendekatan yang lebih berasaskan bukti kepada polisi awam. Keburukan. Aspek ekonomi dan politik. Sistem kapitalis dan sosialis di mana ia hanya bermalamakan kekayaan serta kebendaan semata-mata tanpa memikirkan halal atau haram. Mengamalkan sistem riba sebagai sumber ekonomi
kepada negara. Aspek agama dan sosial melemahkan keimanan serta dapat menggoyangkan akidah seseorang kerana hanya memikirkan kebendaan tanpa merujuk kepada agama tentang buruk baiknya kepada kehidupan. Keruntuhan moral dan akhlak berleluasa serta gejala seperti dadah, AIDS, homoseks dan bosia semakin meningkat. Mengasingkan diri dari pentingan agama membuatkan jiwa kerohanian seseorang kosong. Aspek pendidikan dan pemikiran mementingkan hal-hal keduniaan tanpa mengambil kira kepentingan jiwa dan iman para pelajar. Semakin keliru dengan pendapat-pendapat aliran sekular, khususnya kepada mereka yang lemah imannya dan yang kurang pengetahuan agama. Cadangan penyelesaian. Yang pertama, mengukuhkan ajaran agama anak-anak. Ibu bapa haruslah menjadi satu contoh yang baik kepada anak dengan mengamalkan kewajipan terhadap agama. Sebagai contoh, menunaikan solat, menjaga kebersihan dan bersopan santun di dalam pertuturan. Anak-anak yang terdedah akan mengikut jejak orang tua untuk melakukan perkara yang baik. Pendedahan kepada amalan agama dari orang tua sejak kecil lagi akan memperkuatkan iman di dalam diri mereka. Impak daripada ini, generasi muda yang dipersiapkan dengan semangat rohani akan mendidik anak-anak mereka supaya fahaman sekularisme boleh dibendung di masa hadapan. Yang kedua, memilih pergaulan dengan bijak. Individu haruslah bergaul dengan golongan yang tidak mengamalkan perkara sumbang serta golongan yang melakukan aktiviti yang salah di sisi undang-undang maupun di sisi agama. Individu akan mudah terpengaruh dengan perlakuan dalam sesuatu ekosistem. Mereka boleh terjebak dengan perbuatan kurang baik tanpa disedari. Misalnya, gejala alkoholisme, seks bebas dan penyalahgunaan dadah. Perbuatan-perbuatan negatif ini boleh melalaikan seseorang sehingga melupakan ajaran agama di dalam kehidupan harian. Walau bagaimanapun, pergaulan dengan orang yang baik akan mendatangkan kesan positif kepada diri sendiri serta orang lain. Yang ketiga, menyeimbangkan fahaman agama serta fahaman sains di dalam diri. Individu harus menanamkan pemikiran bahawa manusia memiliki batas dalam semua perkara dan menerima kekurangan diri. Bukan semua persoalan boleh diterangkan melalui ilmu sains kerana teknologi dan juga panca indera memiliki batasannya tersendiri. Individu haruslah mengundur diri kepada kepercayaan masing-masing dan menerima kehadiran satu kuasa mutlak yang mengawal segalanya. Pada masa yang sama, terbuka untuk menerima ilmu sains untuk meneroka dan mengenali keindahan ciptaan. Seterusnya, kita akan memahami dan mengenali apa itu falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera merupakan gabungan di antara falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Falsafah sejahtera menitik beratkan keseimbangan dan keharmonian di antara individu kepada masyarakat, seterusnya kepada negara. Falsafah pendidikan kebangsaan ialah pendidikan di Malaysia yang menerapkan unsur harmoni dan seimbang di antara jasmani, emosi, rohani dan intelek. Rukun negara pula merupakan satu ikrar yang perlu dipegang oleh seluruh rakyat Malaysia untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Terdapat 5 rukun negara iaitu kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Falsafah sejahtera telah dibentuk selepas peristiwa 13 Mei 1969 bagi membentuk individu yang seimbang berpandukan prinsip rukun negara. Falsafah sejahtera ini juga dilihat sebagai perspektif yang lebih luas dan dijadikan teras utama untuk pembinaan model insan yang seimbang.
Mereka merupakan tokoh-tokoh penting untuk falsafah sejahtera. Tokoh pertama di sini adalah Tun Abdul Ahmad Badawi. Ia memperkenalkan konsep Islam Ahadari. Falsafah ini menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip moden demi mencapai kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat Malaysia. Tokoh kedua di sini pula ialah Profesor Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid. Beliau telah membuat sumbangan besar dalam memikirkan tentang keadilan sosial dan ekonomi. Pemikirannya meliputi isu-isu seperti pengalihan kekayaan dan hak asasi manusia yang mempengaruhi dalam menghayati konsep kemakmuran untuk seluruh masyarakat. Tokoh ketiga di sini kita ada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia terkenal dengan konsep The Group of Insight. Melalui pandangan ini, beliau mencadangkan langkah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang 2020 dengan menekankan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kemajuan teknologi. Dekat sini saya akan menerangkan mengenai 3 kebaikan falsafah sejahtera. Pertama, bantuan sosial. Kerajaan Malaysia menganjurkan pelbagai program bantuan sosial bertujuan untuk kumpulan masyarakat yang memerlukan. Contohnya ialah program bantuan rakyat satu Malaysia BRIC yang menyediakan bantuan kewangan kepada keluarga berpendapatan rendah. Kedua, iaitu pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerajaan Malaysia telah melancarkan pelbagai program pendidikan termasuk beasiswa dan bantuan pendidikan bagi memastikan akses yang lebih baik kepada pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Ketiga, iaitu pembasmian kemiskinan. Program dan dasar pembasmian kemiskinan adalah sebahagian daripada usaha untuk mencapai kemakmuran. Melalui ini, kerajaan berusaha meningkatkan pendapatan dan keadaan hidup golongan rakyat yang berada di bawah paras kemiskinan. Seterusnya, 3 keburukan mengenai falsafah sejahtera. Pertama, ketaksamaan dan diskriminasi. Terdapat kritikan terhadap dasar tindakan afirmatif yang dilaksanakan untuk meningkatkan kebajikan kumpulan tertentu di Malaysia. Walaupun ia bertujuan untuk mengurangkan ketidaksamaan, dasar ini boleh menjadi punca konflik dan mewujudkan ketidakadilan, memandangkan setengah kumpulan dalam Malaysia berasa diabaikan dan diskriminasikan. Kedua, ketidakpastian ekonomi. Perubahan dalam dasar ekonomi dan ketidaktentuan politik boleh menjejaskan kestabilan ekonomi dan kebajikan masyarakat. Ini boleh termasuk kesihatan ekonomi global, turunan harga barang dan perubahan dalam dasar kerajaan. Ketiga, kadar kemiskinan tinggi. Walaupun terdapat pelbagai program pembasmian kemiskinan, namun masih terdapat cabaran dalam usaha mengatasi kemiskinan, khususnya dalam kalangan masyarakat tertentu. Faktor seperti pengangguran, kekurangan peluang pendidikan dan ketidaksamaan masih menjadi masalah serius. Perbandingan falsafah sekularisme dan falsafah sejahtera. Sekularisme adalah fahaman untuk menjauhi nilai-nilai agama. Fahaman ini lahir daripada sikap manusia yang materialistik sehingga sanggup menggadaikan maruah agama sendiri. Sebelum abad ke-16, gereja merupakan satu institusi agama yang amat dihormati di kalangan masyarakat Kristian. Segala peraturan yang dikeluarkan oleh pihak gereja akan dihormati di kalangan penganutnya. Golongan gereja dianggap sebagai satu golongan yang paling mulia oleh penganut Kristian. Keadaan ini telah berubah menjelang abad ke-16 Masihi. Sikap golongan gereja telah berubah dan berlaku penyelewengan kuasa sehingga telah menjatuhkan maruah mereka di kalangan Kristian. Mereka adalah raja, putera, paus serta pendeta-pendeta Kristian yang mula mengetepikan kemurnian agama Kristian demi mendapatkan kekayaan. Mereka lebih berminat terhadap kemajuan seni serta kekayaan berbanding dengan kehidupan di akhirat. Falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera digubal pada tahun 1988 oleh pakar-pakar pendidikan bertujuan untuk melahirkan individu yang berpegang kepada falsafah pendidikan dan rukun negara.
Berdasarkan rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, ini menunjukkan perbezaan utama di antara fahaman ini dan sekularisme. Agama merupakan aspek penting dalam kesejahteraan dan pembangunan negara. Di Malaysia, agama Islam dikenali sebagai agama negara dan juga terdapat penduduk yang menganuti agama lain seperti agama Kristian, agama Buddha dan agama Hindu. Mereka dapat hidup dalam suasana yang harmoni walaupun berlainan kepercayaan. Ini jelas menunjukkan bahawa agama merupakan aspek penting yang dipertimbangkan dalam pengubahan falsafah pendidikan. Dari segi ekonomi, sekularisme telah melahirkan dua bentuk sistem ekonomi, iaitu sistem kapitalis dan sosialis. Sistem-sistem ini bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata tanpa memikirkan halal, haram dan keadilan. Kehidupan penganut sekularisme dipenuhi dengan keinginan duniawi tanpa mengendahkan kehidupan di akhirat. Pengamalan kegiatan negatif seperti amalan riba digunakan dalam urusan kewangan secara berleluasa dalam budaya ini walaupun dilarang keras di dalam agama. Di Malaysia, falsafah kesejahtera menekankan rakyat untuk menitik beratkan undang-undang dalam pembangunan insaniah dan rohani individu. Sebarang unsur penipuan untuk mengait keuntungan di dalam ekonomi adalah haram dan layak dikenakan hukuman yang berat. Ini berjaya melahirkan golongan peniaga dan pengguna yang jujur kepada satu sama lain. Kesimpulan dari perbincangan ini adalah falsafah sejahtera memainkan peranan penting dalam menangani fahaman sekular di Malaysia dengan mengimbangi antara keperluan material dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Ia menekankan keselamatan dan kebahagiaan tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga nilai-nilai moral, keagamaan dan sosial. Dengan pendekatan ini, falsafah sejahtera dapat membantu mengurangkan kesenjangan antara fahaman sekular dengan nilai-nilai tradisional dan keagamaan dalam masyarakat Malaysia.